peristiwa. Orang UMNO tampal poster pun masuk TV. Dengan janji-janjian Barisan Nasional, benda yang pelik-pelik mutakhir ini. Hari ini saya tak tahu dalam TV berapa tempat, berapa negeri berlakunya projek pecah tanah. Pecah tanah sampai projek tak sampai lagi pecah dulu. Kemudian dengan laporan-laporan media, Paklah umumkan ekonomi berkembang, setiap hari berkembang, tak pernah kocok. Orang kampung apa tahu ekonomi kembang, kocok makan roti canai apa kembang. Macam-macam janjian. Itu biasalah waktu ketiga nak pilihan raya. Kenapa sebelum dari pilihan raya tak nak buat benda ni? Baru-baru ini kita tahu, apabila 2 hari sebelum pembubaran Parlimen, Timbalan Perdana Menteri datang ke Don Serkam di Medan Ikan Bakar, tempat terapung di Umbai, menjanjikan peruntukan 15 juta untuk menaik tarafkan nasib nelayan di Sempang, di Pulai, di Umbai dan di persoalannya kenapa waktu dekat pilihan raya baru nak sebut akan diluluskan, belum lagi akan diluluskan 15 juta. Sebelum ini wakil rakyat yang ada 3 penggal, Datuk Ahmad Hamzah 3 penggal, jadi kenapa tak bawa 15 juta? Kononnya dengan kata Melaka ni nak jadi 2010 negeri yang maju. Ada lagi jeti-jeti nelayan dibuat daripada kayu bakar. Negeri orang dah pakai konkrit besi dah, kita dengan kayu bakar lagi baru nak bercakap. Ini semua sifat hipokrit, sifat munafiknya nak tunjuk-tunjuk waktu dekat pilihan raya. Rakyat bukan nak pakai waktu pilihan raya sahaja, sepanjang masa peruntukan perlu mesti dia bagi lebih awal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dikasih sekalian, sebelum tu biarlah, sebelum saya panjang lebar sedikit pada malam ini, seronok masuk ke Sempang dan jangan lupa saya perkenalkanlah diri saya dulu. Saya Kamaruddin bin Haji Siddiq. Ada setengah orang panggil, ramai orang panggil Ustaz Kamal lah. Umur saya 39 tahun. 39 tahun. Kemudian saya berasal daripada kampung Umbai, Sungai Sembilang. Semua saya menetap sekarang di Bukit Temakau. Umbai Temakau sebelah-sebelah lah. Masih lagi dalam Don Serkam lah. Yang jalur sebelah tu saya tak tahu, Don mana saya tak tahu. Orang kata dia rim, ada orang kata kesang, tak gua musang, saya pun tak tahu. Tapi dalam ceramah-ceramah dia, saya diberitahu dia kata dia orang Sempang. Saya tak tahulah. Dia kata saya asal saja daripada rim, tapi dia kata duduk di Sempang. Itu orang Sempang je lah saya bilang. Restoran je kat Sempang, saya tahu dia tidur dalam restoran. Dan saya akhir pendidikan saya ialah di Universiti Al-Azhar, Fakulti Syariah Islamiyah. Tahun 95 saya pergi, tahun 99 saya balik. Tahun 99 saya balik. Dan tahun 99 bila saya balik ke Melaka, berlaku pilihan raya yang ke-10, pilihan raya umum. Ketika mana Dr. Halim jadi calon don kita, saya ketika itu dilantik sebagai wakil calon. Baru-baru balik dan jadi wakil calon lawan kerajaan. Bukan lawan kerajaan tuan-tuan, lawan Barisan Nasional. Kerajaan saya tak lawan. Kerajaan ini rakyat dah yang jadi kerajaan. Saya balik tahun 99. Tahun 2004 pilihan raya yang ke-11 saya masuk calon pula. Saya dah lepas jadi wakil calon, kena jadi calon pula. Saya masuk calon 2004. Berlawan dengan Datuk Ahmad Hamzah, Esko Kerajaan Negeri. Nak kirakan dia pun bukan orang Don Serkam tuan-tuan, dia ni orang Pernu. Pernu ni dah masuk Don Teluk Mas. Rumah dia pun yang hari ni yang nak bertanding ahli parlimen ni, pertandingan parlimen, kalau ikut persempadanan, dia ni dah luar daripada Don Serkam. Dia tinggal seberang sungai Umbai tu dah masuk Don Teluk Mas, Parlimen Kota Melaka. Baik. Kemudian ketika mana bila saya masuk calon, saya difitnah oleh ahli parlimen, wakil rakyat ketika itu, Datuk Ahmad Hamzah. Dia kata Ustaz Kamaruddin ini dia tak kenal jasa kerajaan, kerana setiap hari, setiap bulan masa
saja belajar di Mesir, kerajaan bagi bantuan RM500 sebulan. Saya dengar cerita tu. Tapi ini nak beritahu fitnah lah tuan-tuan. Saya ni sepanjang hampir 5 tahun saya duduk Mesir, saya tak pernah terima duit kerajaan. Saya belajar sendiri, belanja sendiri. Itu sebab boleh lawan Barisan Nasional. Kalau pinjam tak boleh lah nak lawan. Saya tak terima apa satu sen pun duit kerajaan negeri, pinjaman, dan dinafikan. Jadi tak ada sebab lah dia nak bangkitkan benda. Saya takut benda ni berulang, dia tabur, dia cerita dekat kampung-kampung, dia akan buat. Kerana dia nak hentam peribadi saya, tak ada apa. Saya tak ada terlibat dengan rasuah. Saya tak bawa lagi anak buah anak dara orang. Dalam bank saya pun duit tak banyak, tinggal deposit RM10 saja. Kalau dia nak buku bank saya, ambil lah. Tak ada apa benda. Bila dah tak ada benda-benda yang dia nak perburukkan, biasanya calon-calon lawan, maka dia akan reka-reka lah. Dia akan reka. Itu dia lah. Baik. Dan seterusnya saya nak sebut di sini tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian. Apabila kita nak memasuki pilihan raya kali yang ke-12 ini, apa maksud nak masuk pilihan raya ni, apa tujuan tuan-tuan? Bila ada pemilihan pilihan raya umum ni, maksudnya kita nak lantik ketua, kita nak lantik wakil kita yang akan bercakap di Dewan Undangan Negeri. Jadi kita nak bercakap ini, kita nak lantik orang yang boleh mengetuai, menyuarai hasrat rakyat. Jadi bila nak lantik ketua ni tuan, ini bukan satu benda yang mudah, bukan benda yang main-main. Dia melibatkan persoalan dosa dan pahala, benda yang besar. Itu sebab dalam sejarah Islam, ketika mana Nabi SAW wafat, tahun yang ke-10 Hijrah lebih kurang, apabila Nabi wafat, yang menguruskan jenazah Nabi lebih kurang dalam 5-6 orang sahaja, yang diketuai oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jasad Nabi belum ditanam lagi. Sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan ramai sahabat, dia pergi tempat lain, dia tak menghadap jenazah Rasulullah. Dia pergi ke satu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita pergi ke Madinah sekarang, tempat tu dah dijadikan sebagai stesen bas saja. Di Saqifah Bani Sa'idah ni, sahabat-sahabat yang besar-besar yang ramai pergi berbincang mesyuarat siapa yang nak jadi khalifah, nak jadi ganti Rasulullah ni. Sedangkan jenazah Rasulullah belum ditanam lagi. Tapi mereka pakat ramai-ramai pergi bincang siapa nak jadi ketua negara. Sebab apa begini berlakunya? Kerana ulama di dalam kitab sirah mereka mengistimbat daripada perbuatan sahabat, menunjukkan menguruskan orang hidup lebih besar daripada menguruskan orang yang dah mati. Kerana orang dah mati dan tuan, dia dah tak kerti nak makan minum dah. Dia tak cakap, dia tak kerti dah, duit harta dia tak kerti. Sebab dalam hukum fiqh kalau kita belajar, bila orang mati wajib kita uruskan 4 benda je. Wajib kita kafankan, kita mandikan, kafan, kita semayang, tanam, habis kita. Ada pun duk sibuk rumah si mayat tadi nak kita kenduri, itu untuk orang hidup nak makan, bukan si mati tu. Yang hidup nak berdarah, itu yang duduk bising rumah, orang nak beli apa, itu cerita lain. Jadi sahabat ni tadi, perbuatan mereka menunjukkan bahawa melantik ketua ni benda besar. Jenazah Nabi dia boleh tinggalkan dulu, uruskan 5-6 orang sudah. Yang lain kita bincang siapa yang nak jadi ketua negara, yang nak uruskan orang yang hidup, nak hidup 70 tahun, 80 tahun, 30 tahun akan datang. Maksudnya benda tu benda besar. Dan bila orang sebut kata politik ini sama aja, PAS dengan UMNO ni serupa je. Ada kita turun kempen 1-2 orang tu cakap itu, alah PAS dengan UMNO sama aja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau sama ni kita tak payah tubuh bati baru, tak payah. Buat menghabiskan masa buat apa? Saya duk pergi melawan nak buat apa? Baik saya duduk kerja sendiri lagi seronok, gaji saya pun makan ribu juga. Apa yang kita nak duduk sibuk pergi hulu hilir? Kita kena tahu dasar parti masing-masing dulu. PAS ni nak bawa manusia kat mana, rakyat nak bawa ke mana? UMNO ni nak bawa pergi mana rakyat dia ni? Sebab dalam perlembagaan UMNO, kalau kita rujuk pada pasal yang ketiga, saya lihat UMNO dasar perjuangan ni lah nak membela nasib orang Melayu. PAS pula ialah dasar perjuangan matlamat dia ialah nak membina daulat Islam, maksudnya membina sebuah negara yang terlaksana dalam negara itu hukum hakam Allah Ta'ala, undang-undang Islam. Pelik ke orang Islam nak tegakkan negara Islam? Apa nak pelik?
yang berjuang untuk bangsa Melayu, masa saya nak ajak tuan ni kalau nak belajar nas lah. Saya boleh cakap orang kampung sekarang kalau saya masuk dalam Dewan Negeri. Calon UMNO ni seorang pun tak ada tokoh agama. Ni yang dibaru, yang dikemukakan pada pilihan raya ni. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan beritahu adik-adik agama. Seorang pun tokoh-tokoh yang dilantik untuk masuk pilihan raya ni daripada UMNO, seorang pun tak ada latar belakang agama tak ada. Apa salahnya ramai-ramai ni Ustaz UMNO lantiklah seorang. Sekurang-kurang dalam Dewan Negeri kalau saya masuk berhujah, ada ke orang boleh jawab? Saya nak lawan Ali Rotam, dia baca Fatihah pun macam mualaf masuk Islam, apa saya nak lawan? Tuan-tuan kena ingat, Ustaz-Ustaz UMNO ni dibawa untuk jaga saja Islam Hadari di masjid-masjid, dapat dia 300, kenyang perut balik. Besok naik masjid lagi, itu je dia buat. Besok dia tengok bila taring dah tumpul, dia campak ke tepi, dia lantik orang lain. Itu je lah kerja. Tuan-tuan tengok macam Dr. Masyidah Ibrahim, perempuan yang begitu hebat dengan ilmuan dia, ceramah hebat, ketokohan ada, sepenggal tu campak ke tepi. Masyidah nak pergi mana? Pergi mana pun orang tak minat dah dia. Kerana yang nak tengok agama ni banyak minat orang PAS tuan-tuan. UMNO ni saya tak harap dia boleh buat masjid, tapi penuhkan masjid dia tak boleh. Faham? Sebab dia boleh buat masjid Kristen 200 juta, masjid Selat Melaka 10 juta, nak penuhkan tak ada orang PAS yang orang penuhkan. Ni nasib orang agama. Dia kena ingat. Jadi kalau kita tengok dari sudut dasar parti pun dah lagi. Ni kalau orang nak belajar obat agama lah, cari nas, hujah Al-Quran ke hadis menunjukkan berjuang untuk bangsa Melayu ni Allah Ta'ala iktiraf. Cari kalau ada. Tak ada. Di dalam hadis Nabi sebut laisa minna man da'a ala asabiyah. Bukan di kalangan umat kami orang yang berjuang di atas dasar kebangsaan. Atas dasar bangsa ni Nabi tak iktiraf. Kerana bangsa ni tak boleh bawa kita ke mana. Sebab Nabi SAW bila dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul, Nabi bawa agama, bawa Islam. Nabi tak bawa perjuangan bangsa Arab Quraisy. Walaupun kabilah Arab yang paling mulia ialah kabilah Arab Quraisy. Quraisy ini penduduk tanah haram Kota Mekah. Quraisy ini hebat di kalangan bangsa Arab lain, kabilah lain. Quraisy ini melahirkan Muhammad. Quraisy ini juga melahirkan Sayyidina Abu Bakar. Quraisy juga melahirkan Sayyidina Umar. Mereka hebat tuan-tuan. Nak banding bangsa Melayu ni jauh ketinggalan. Melayu melahirkan siapa? Hantua. Hantua, bubur pun tak jumpa. Ada keris je, keris tu pun tak ada sarung, UMNO dah ambil. Dasar dia tak betul. Sebab bila Nabi bawa Islam, agama itu bukan boleh dianuti oleh orang Arab saja, walaupun Nabi bangsa Arab. Maka Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi, orang Rom, bukan orang Arab, dia boleh masuk Islam. Salman Al-Farisi, orang Parsi Iran, dia bukan Arab, dia boleh masuk Islam. Kita orang Melayu yang bukan di kalangan orang Arab boleh menganut Islam. Sebab Islam ini dia boleh terima semua manusia. Persoalannya kenapa tak nak dilaksanakan Islam? Orang PAH baca ayat Quran, orang UMNO baca ayat Quran. Tuhan sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki mencuri, perempuan curi, kerat tangan. Kenapa baca tapi tak nak buat? Hari ini Allah Ta'ala timpakan, tak nak terima Tuhan punya. Hari ini kecurian orang dah tak boleh bendung dah hari ini. Polis pun dah pening kepala. Dah tak boleh bendung dah kecurian. Sampai pakai CCTV tuan-tuan, kamera tu. CCTV ni bukan boleh bendung persoalan kecurian. Berapa banyak kerajaan Melaka boleh beli? Baru-baru ni keluar surat khabar 14 CCTV di Bandaraya Melaka ni tidak berfungsi. Ada kamera tapi gambar tak ada tuan-tuan. Nak beli kodak dia tak ada duit. Tuan-tuan kalau tanya orang tak pelai CCTV, saya tanya berapa satu. Satu CCTV tu nilai lebih kurang 60 hingga 70 ribu. Itu barang tu lagi. Kemudian nak monitor dia lagi ni, Melaka bukan kaya sangat. Itu sebab kadang-kadang kita tengok kat trafik light tu dan ada spotlight tu dari kamera tu, bukan dekat gambar tak ada apa dah. Sebab kita dari selalu langgar lampu merah tak kena tangkap pun. Dia act je. Dia tak ada harta dah. Ini nak beritahu, dasar dia tadi dah tak sama. Tapi Islam Allah Ta'ala akui, al-yawmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini Muhammad, aku dah sempurnakan agama kamu, aku dah sempurnakan nikmat aku atas kamu, dan aku redha Islam itu sebagai cara hidup kamu. Allah Ta'ala
terima, Allah Ta'ala akui. Kita nak apa lagi? Persoalannya yang Tuhan iktiraf kita tak, yang Tuhan tak iktiraf kita ambil. Baik, itu satu. Yang kedua, kita nak kata matlamat UMNO ni tadi nak berbela nasib orang Melayu. Hari ini adakah tuan-tuan boleh beri jaminan bahawa setelah 50 tahun UMNO Barisan Nasional Merintah, nasib orang Melayu terbela? Dalam Konvensyen Melayu Melaka pada akhir 2007 baru ini, kali yang kedua dibuat, resolusi dia mengatakan bahawa kadar kemiskinan orang Melayu Melaka 5 kali ganda lebih teruk daripada masyarakat Cina. Cina yang datang daripada tanah besar Cina duduk menumpang di negara kita, mereka boleh bangun, ekonomi dia boleh bangkit. Kita yang menduduk peribumi, Perdana Menteri Melayu, Ketua Menteri Melayu, Agong Melayu, tapi orang Melayu masih lagi di para kemiskinan. Yang kaya ini UMNO saja, orang-orang atas mereka saja. Makan 7 keturunan tak habis. Tapi kita di kampung, tunjuk mana pergi Melayu. Kalau dulu kita tengok orang Melayu boleh katakan terjamin di zaman peringkat zaman Tengku, zaman Tun Razak. Anak-anak orang Melayu yang nak pergi ke universiti dapat beasiswa cuma. Tapi hari ini bukan begitu, tuan-tuan. Walaupun anak tuan-tuan cerdik pandai, kalau tak ada duit jangan cakap. Jangan cakap. Ada setengah ibu bapa terpaksa jual lembu, jual tanah, nak hantar anak ke universiti. Nak dapat pinjaman sekarang bukannya senang. Nak dapat pinjaman bukan senang pada hari. Nak dapat pinjamannya pula hari ini. Saya semalam dapat satu panggilan telefon dalam dari kalangan pengundi dalam Tun Serkam beritahu, Ustaz, saya anak hantar anak saya ke universiti. Selepas daripada bila kami nak minta bantuan PTPTN, dia kata sekarang bentuk baru pula pinjaman PTPTN. Bagaimana? Kata bermula bulan Januari hak baru ni, siapa nak minta bantuan PTPTN, dia bukan boleh pinjam sedarat. Dia kena buka akaun dulu, kena letak wang cagaran dulu dalam buku akaun dia. Selepas tu baru boleh mohon dengan PTPTN. Apa erti? Duduk dalam negara yang kaya, yang maju, yang kata ekonomi berkembang, tetapi nak hantar anak belajar, anak orang Melayu yang cerdik, terpaksa melalui jalan yang begitu sukar. Itu sebab di dalam manifesto Parti Keadilan dan juga PAS, ada kata kita merintah negara Malaysia. Di antaranya anak-anak orang Melayu yang ingin belajar, mula daripada prasekolah sehinggalah ijazah pertama, free. Kita mampu buat. Kita mampu buat. Bagaimana pula kita tak boleh buat? Walaupun hari ini dalam TV memburuk-burukkan manifesto PAS ni negara kebajikan, nak jadikan negara muflis. Cuba bagi kita minta. Kita memikir dengan pakar-pakar ekonomi negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim, bekas Timbalan Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan. Datuk Seri Anwar kata, aku boleh uruskan, bagi aku duit keuntungan Petronas tu, bagaimana aku uruskan? Persoalannya bukan kita tak ada harta. Harta ada, aset negara banyak, tapi pengurusan tak betul. Pengurusan tak betul. Bagaimana dalam kontrak sosial dulu bahawa masyarakat Melayu Putra, orang Bumi Putra ni dapat bantuan percuma, beasiswa percuma. Kenapa di zaman kemudian ini dimansuhkan, sedangkan itu kesemewaan orang-orang Melayu? Kita janji kita bukan kosong di dalam manifesto. Kita pernah buat semasa kita di Terengganu dulu, tuan-tuan. Di Terengganu dulu tahun 99 bila PAS memerintah, di antara dalam manifesto kita ialah kita nak hapuskan cukai pintu. Kita hapuskan tol yang ada di Terengganu. Bila PAS dapat memerintah hampir 4 tahun, pimpinan PAS Terengganu buat sungguh. Maka selepas daripada tahun 99 ketika itu, rakyat Terengganu tak perlu bayar cukai pintu, menyebabkan sumber pendapatan kerajaan negeri Terengganu ketika itu kita hilang 12 juta satu tahun. Tak apa, bagi kita itu untuk rakyat. Apa salahnya kerajaan berkorban? Kita buang hapuskan tol di jambatan Sultan Mahmud. Di Terengganu ada satu tol di atas jambatan tu dulu. Hari ini kita menang malam tu, kita hapuskan tol. Kerajaan negeri hilang sumber pendapatan 4.5 juta satu tahun. Tak apa, itu untuk rakyat. Ini nama kerajaan. Dia sanggup bersusah untuk rakyat. Ini ketika mana harga minyak melambung naik. Kononnya harga pasaran $100 satu ton.
Maka kerajaan kata, kita kerajaan sudah tidak sanggup subsidi minyak. Berbagai-bagai helak. Apa guna kerajaan tak sanggup bersusah untuk rakyat? Buat apa jadi pemerintah? Turun sajalah. Ini yang perlu rakyat kena fikirkan. Sudah 50 tahun diberi. Bukan satu jangka masa yang sedikit. Negeri Melaka, kita tengok Negeri Melaka. Negeri Melaka, tuan-tuan, di antara negeri yang banyak hutang dalam negara kita. Seperti mana yang dilaporkan oleh Tan Sri Amrin Buang, pengarah audit negara, akhir tahun 2007, Melaka berhutang sebanyak 1.05 bilion. Satu negeri yang kecil, penduduk yang tak sampai 1 juta, kita sekitar 800,000 ya rakyat Melaka ini. Bagaimana hutang boleh mengatasi negeri-negeri yang lain? Di antara negeri-negeri yang banyak hutang kerja, di antara negeri yang banyak hutang yang terfaham. Ini negeri yang dibentak oleh UMNO Barisan Nasional. Kita tengok di negeri Kelantan. Negeri Kelantan, tuan-tuan, pada tahun 90 kita menang. Kerajaan Kelantan kita bina tahun 90. Ketika itu ialah kerajaan Kelantan yang diwarisi daripada kerajaan Barisan Nasional yang mengintar 12 tahun bawah Datuk Mat Yaakob. Bila UMNO jatuh di Kelantan, dia meninggalkan baki hutang 600 juta lebih kurang. UMNO ni dalam sejarah dia, kalau kita baki dapat kerajaan pun tinggal hutang ni, kita selesaikan hutang. Dia ya? Hampir 600 juta. Maka Tok Gu mengintar ketika itu Dr. Mahathir Perli, orang pakai kain gombang nak jadi menteri besar, pakai serban. Dia tak tahu Tok Gu kata yang nak mengintar ni bukan pakaian, yang nak mengintar ni otak kena cerdik, pintar. Pakai baju kot pun tapi jadi perompak nak buat apa? Masalah baju kot ni dia banyak poket, tuan-tuan. Betul, banyak duit boleh masuk. Maka tak kala begitu, 18 tahun sampai hari ini, hampir 18 tahun PAN mengintar. Kenapa rakyat Kelantan tak jatuhkan kerajaan pada negeri Kelantan? Itu menunjukkan rakyat negeri Kelantan ini begitu sia-sia di bawah pemerintahan PAN yang membanggakan selama 18 tahun. Seorang pun wakil rakyat dan perwakilan kerajaan negeri tidak pernah terlibat dan ditangkap rasuah. Mana ada negeri-negeri di bawah Barisan Nasional yang tidak ada kes-kes rasuah di kalangan kaki tangan kerajaan dan di antara esko kerajaan negeri, tuan-tuan. Cuma Kelantan. Ada tak ada Tok Gu ada cakap begitu. Tok Gu terlepas cakap. Tok Gu kata dulu masa dia mahu jadi menteri besar, ada toki Cina datang nak rasuah Tok Gu. Tok Gu kata hamba tak terima. Pak Lah arahkan BPR pergi siasat ni Aziz, kenapa dia tak terima rasuah? Ni pelik, tuan. Orang terima rasuah, terlepas Tok Gu ni Aziz tak terima rasuah di sekolah siasat. Maka pengarah BPR Kelantan pergi masuk pejabat Tok Gu pergi siasat. Keluar, masuk pun lama. Bila keluar daripada debat Tok Gu, wartawan tanya. Dia kata no comment. Tak ada apa pun no comment. Orang tak makan rasuah pun dia nak siasat. Dia pun pening kepala. Akhirnya hutang yang begitu banyak UMNO tinggalkan. Maka tak kala begitu, hampir 18 tahun dalam mesyuarat Menteri Kewangan dengan esko kewangan di kalangan negeri-negeri dalam persekutuan, mengatakan bahawa kerajaan negeri Kelantan berbaki hutang pada persekutuan tidak sampai 2 juta yang berbaki. Hebat tak? Negeri yang paling sikit hutang kepada persekutuan. Pembangunan Kelantan naik macam biasa. Cuma keluar dalam soal apa tak ada lah tunjuk bangunan yang Tok Gu buat. Dia tunjukkan gambar rumah buruk, rumah fakir miskin. Kalau nak cerita rumah buruk sembang pun banyak. 3 hari 4 hari lepas keluar surat khabar dalam berita harian, muka surat depan. Tuan-tuan tengok gambar Pak Lah pergi melawat satu rumah fakir miskin, rumah rakyat termiskin di kawasan Kepala Batas. Kepala Batas ni dalam parlimen Pak Lah yang bertanding. Wakil rakyat Perdana Menteri, rupa kawasan dia pun banyak fakir miskin lagi. Habis apa dia nak hinakan Kelantan? Sudah akhirnya makan hujah dia sendiri. Baru dia tahu. Ni persoalan orang susah, orang kaya. Ini dah lumrah alam Tuhan cipta manusia dalam dunia. Tak ada semua kaya, tuan-tuan. Tak ada semua jadi miskin. Memang Tuhan cipta ada berpasang-pasangan. Kalau semua kaya, dia nak sedekah pada siapa pula?
Kalau semua Tuhan ciptakan jadi fakir miskin, siapalah nak tolong dia? Ini Tuhan cipta memang begitu. Tetapi hasad dengki mereka dengan Kelantan, tuan-tuan lihat, tiap-tiap hari seorang menteri-menteri Najib dah berapa kali turun Kelantan. Pak La pun nak turun Kelantan. Ni tadi Khairi Jamil dia nak keluar Kelantan. Punya dengki. Ini saya kata orang UMNO, dasar UMNO nak bela orang Melayu. Di Kelantan, yang memerintah Kelantan tu orang Melayu. Negeri yang paling banyak Melayu dalam negara kita, hampir 90%. Sepatutnya kerajaan pusat pergi tolong bantu, pergi tolong. Kenapa sibuk nak pergi jatuhkan kerajaan Kelantan orang Melayu, kata perjuangan untuk bela Melayu? Kenapa tak pergi rampas Pulau Pinang daripada Cina, negeri yang diwakili oleh Pak La? Walaupun pada 2004 UMNO punya kursi lebih banyak daripada Parti Gerakan, tapi kenapa Parti Gerakan jadi ketua menteri? Mana pergi maruah UMNO? Dia duk sibuk dengan negeri Kelantan, dia hasad dan tidak tentu pasal. Orang Kelantan ni tuan, dia cerdik, sebab kita kena tiru macam politik orang Kelantan. Penganalisis politik dia melihat orang Kelantan ni untuk guru kepada negeri lain. Dari sudut politik, mentaliti dia tinggi. Walaupun rumah buruk, mentaliti tinggi, macam rakyat Amerika. Itu sebab negeri Kelantan negeri yang paling banyak menyaksikan pertukaran kerajaan. Bermula daripada UMNO-nya, Barisan Nasional, Parti Perikatan jatuh, PAS naik, PAS jatuh, Barisan Nasional menang balik. Dia tengok berlaku penyerangan, dia jatuhkan balik Barisan Nasional, lantik PAS balik. Ni orang Kelantan, macam Amerika. Dia tidak puas hati dengan Republikan, dia akan jatuhkan Parti Republikan, naikkan Demokrat. Demokrat, dia ada berlaku penyerangan, dia akan jatuhkan Parti Republikan pula naik. Menyebabkan kerajaan yang bersedemikian, dia tengok rakyat yang pemikiran terbuka, mereka berhati-hati. Asal terlibat rasuah, mereka cukup takut akan jatuh kerajaan. Ini menjadi orang Kelantan. Itu sebab hari ini walaupun dia tegang Kelantan setiap hari, orang Kelantan dia dah biasa tunggu dah ajar. Apa dia beri, ambil sapu. Dia nak pecah tanah ke, nak pecahkan kepala ke, ambil sapu semua. Tapi undi minta maaf tuan-tuan, dia tak kahwin. Ini orang Kelantan, nak beritahu. Kita ni nanti kita kat Melaka ni, kat Melaka, dia nak naikkan semangat. Dia tahu bahawa wakil dia ni orang yang bermasalah, calon yang dihantar ni bermasalah. Itu yang dalam kampung letak kampung Pak La memang banyak ni. Yang tak ada bukan Pak La ke sini. Itu sebab dalam perkara ini orang UMNO kena berfikir banyak. Walaupun ada setengahnya dia tak puas hati. Saya jumpa pengurusi JKK Sembang baru ni, saya pergi jumpa pasal bekas cikgu saya. Dia sendiri cakap, Ustaz, saya pun ada benda yang saya tak setuju dengan UMNO. Setelah saya berhujah dengan dia, tapi saya orang UMNO, Ustaz, saya tak boleh cakap. Cikgu tak boleh cakap, berilah saya cakap. Saya jadi wakil sini, senang. Senang. Ini dasar dia tak boleh cakap, dia duduk diam. Kita nak tegur kerajaan. Ini benda besar. Tuan-tuan relakan kadang negeri Melaka ini menambahkan hutang setiap hari dengan kadar 1.05 bilion. Bermakna rakyat Melaka setiap seorang ni berhutang RM2,000. Nak lulukan. Bagi mereka, dia tak kira hutang, yang dia tahu yang bayar inilah rakyat. Dia naikkannya cukai tanah, cukai pintu dan sebagainya. Yang merana kita, Ali Rostam ada apa bagi dia, nak mati ke nak hidup, dia tak ada apa masalah. Dia rakyat, persoalannya anak kita, generasi kita akan menanggung. Itu sebab ni persoalan yang besar. Tok Guni Ali 18 tahun boleh kurangkan hutang daripada 600 juta, sekarang berbaki tidak sampai 2 juta. Bukan tak boleh bayar lansai. Usaha-usaha kita biar tinggalkan sikit, biar nampak ada berhubungan dengan kerajaan persekutuan. Macam orang kat nikah, bila sebut mas kahwin ni bukan tak ada duit nak bayar RM50 saja, sebut tu hutang, biar seronok sikit lah. Mak tangga begitu lah. Takkan RM50 lembu 2 ekor boleh beli, takkan mas kahwin RM50 tak boleh bayar, saja disebutnya hutang. Ada orang kata kalau sebut hutang mas kahwin tu kekal lama kahwin ni kata. Kalau sebut tunai ni kata tak banyak hari lah kahwin kata. Ni formula orang tua-tua lah dia tu. Ali Rostam, saya baca track rekod pemerintahan dia. Sedang itu di awal dia memerintah jadi ketua menteri. Ketika itu hutang kerajaan negeri lebih kurang sekitar 400 juta dari persekutuan.
Selang 4 tahun naik kepada 800 juta. Sampai hari ini sudah naik 1.05 bilion. Kenapa benda ni tak cakap dengan orang kampung bila turun kat kampung? Pergilah cakap, okey rakyat dia turun. Wah, ceritalah pembangunan kita buat, pembangunan dia bukan buat kat Sempang. Dia tak buat kat Sempang. Ketika mana kerajaan Tan Sri Amrin buang pengarah audit negara umumkan kadar hutang yang tinggi di Melaka, dalam masa yang sama juga kerajaan negeri Melaka bawah pimpinan Dato' Ali Rostam mengumumkan meluluskan projek 23 juta untuk membina Menara Taming Sari di Melaka Raya. Untuk apa Menara Taming Sari sampai 23 juta untuk pelancong? Kenapa tak buat kat kampung Sempang? Kata UMNO kuat sangat kat Sempang, buat menara tinggi-tinggi. Boleh juga JKK naik terkejun, ada juga kerja dia. Dia mampu tu. Dia tak buat kat kampung kita. Ni ada kawasan-kawasan kita tengok di turap tanah dekat Pilihan Raya, biasalah benda macam itu. Itu sebab orang Cina ada politik dia cerdik. Kita tengok Kota Melaka, DAP menang berapa penggal. Ini pun kemungkinan Pilihan Raya 2000 ni Pilihan Raya yang ke-12 ni. Maklumat daripada kota, orang DAP rasa selesa tahun ni dia menang mudah. Orang Cina lawan, dia tahu tempat yang mana kuat pembangkang, tempat itulah kerajaan akan hantar pembangunan. Sebab bila nak buat pembangunan, dia buat hantar dekat kawasan Kota Melaka. Buat pembangunan Kota Melaka, walaupun Kota Melaka tu DAP kuat. Cerdik orang Cina. Kenapa tak hantar kampung kita? Yang kita siang malam bekerja tampal porter panjat tiang elektrik cuma tak mati je. Ada yang sedih, saya dengar baru ni ada satu. Saya cukup kesian nasib orang Melayu dipergunakan. Ada satu dekat kampung saya di Umbai. Saya tanya dia kata, Ustaz, saya tampalnya UMNO punya ni bendera ni, kampung ni. Dia upah tak? Dia kata saya tak ada duit, terpaksa saya kena ambil upah tak. Berapa? Satu malam dia beri, dia kata minyak motor dapat lah. Berapa ringgit? RM3 dia beri. Tahu tak? Kawan tu berjaga satu malam, naikkan bendera UMNO, dia bagi RM3 isi dia minyak motor. Ni nasib apa bangsa Melayu dia buat sedemikian. Orang itu ada anak, ada isteri. Saya tak marah. Ada petugas-petugas, ada dia nak saja nak sapu duit UMNO, hapulah. Naik satu bendera minta 200, tak apa. Tak pergi dengan dia. Pasal duit tu bukan duit dia, tuan-tuan, duit kita. Duit kita, dia pungut daripada kontraktor, dia ambil bercukai-cukai saja ditahan pasal dia nak guna waktu pilihan raya. Ini duit-duit guru Jaim ni dia ambil lebih awal. Tuan-tuan tak tahu. Saya dapat satu surat daripada guru Jaim, guru yang ajar di sekolah agama rakyat sebelah petang. Di Melaka kan ada sekolah Jaim sebelah petang. Saya kesian nasib-nasib guru agama ni. Mereka ni susah payah mengajar anak-anak kita fardu ain, bab semayang, baca Quran. Baru-baru ini pada bulan Januari, allowance bagian kapal mereka ditarik RM288. Gaji dah tak banyak, ditarik RM288. Dia kata ini bukan hak kamu. Sekian lama guru tu terima, baru ni. Dan diambil duit itu, dipotong tanpa pemakluman lebih awal kepada guru tersebut. Guru tu pergi cocok duit dekat bank, tengok duit tu tak ada. Dan selepas itu baru ini, selepas bubar parlimen, dipanggil semua guru Jaim, guru yang terlibat ni tadi. Ali Rostam beri secara direct seorang RM50. Dia kata dengan RM50 saya beri ni, saya resmi awak semua jadi ranah UMNO. Hina tuan-tuan. Dia ambil RM288 setiap guru, kemudian dia bagi RM50, dilantik sebagai ranah. Ini apa ni? Itu saya kata, nasib agama dia tak akan bela di negeri Melaka. Itu sebab esko ataupun seorang pun calon-calon UMNO berlatar belakang kependekan agama dia tak beri. Dia tak beri laluan. Itu petanda memang nasib agama kita bermasalah, tuan. Dan Ali Rostam pun bukan jenis minat agama. Saya tak tahulah calon UMNO yang belum sekami minat agama, saya tak tahulah. Hancur. Dia bahagian keluar permit lesen katanya. Nak dapat permit dulu, Azab kena jolok dulu, baru dapat dulu. Nasib dah tuan-tuan. Ini bagi saya, ini hak kita. Kita kena tahu latar belakang calon. Walaupun SPR kata tak boleh sebut sentuh pribadi. Ini SPR ni pun dia tak faham. Dia nak menyelindungkan, dia nak selindungkan keburukan track rekod calon-calon UMNO. Dia letakkan satu syarat, jangan sebut peribadi calon. Sedangkan kita pengundi, kita nak tahu calon ni akhlak macam mana, peribadi dia macam mana.
Kita bukan dengan sebab tengok gambar terus pandang. Itu betul. Kita kena tahu siapa orang dia. Siapa orang dia? Macam kita nak lantik imam kampung tuan-tuan, imam kampung. Nak jadi ketua. Nak jadi pun kita nak tengok. Kalau imam pernah kena tangkap basah, kita pun nanti imam kan? Macam Contohlah. Betul. Ini hak maruah kampung kita. Apa perasaan kita? Apabila imam yang macam ini contoh. Begitu juga apa peranan kita, apa maruah kita bila wakil rakyat orang yang akhlak yang tak elok. Kita malu, kita segar. Macam dulu tuan-tuan ingat dalam kes Tan Sri Rahim Tan Bicik semasa jadi Ketua Menteri Melaka. Sapu anak dara orang umur apa 14 tahun. Saya masa tu saya dekat Malaysia tuan-tuan, bila jumpa kawan-kawannya dia kata daripada mana asal ni, nak sebut Melaka pun malu. Maruah tu. Nak sebut Melaka tu pun malu. Yang jadi masalah pasal sekor ni. Kita yang teruk pula nambung masalah. Sebab dalam perkara ini kita perlu berhati-hati, berusaha bagaimana pada pilihan raya 2000 ini, pilihan raya yang ke-12, kita bertekad mesti hantar sekurang-kurangnya 2-3 orang pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri, supaya kita dapat kawal penyelewengan harta negeri Melaka, aset kerajaan negeri Melaka jangan mudah-mudah dipergunakan. Itu sebab saya dalam pertemuan dengan jawatankuasa khas Parlimen yang datang ke seluruh negara ketika mana di Sinergi baru ini di bawah integriti nasional, saya mengatakan saya minta kalau boleh kerajaan negeri Melaka ini diwujudkan satu badan hisbah supaya dinilai harta-harta yang dimiliki oleh Ketua Menteri, esko-esko, wakil rakyat dan pegawai kanan kerajaan negeri, adakah setaraf dengan pendapatannya dengan harta yang dimiliki. Ini ada di antaranya wakil rakyat yang jadi satu penggal tapi rumah setengah juta nilai dia. Macam Saya cakap ketika itu dipengerusikan oleh ahli parlimen Greek ketika itu. Saya cakap persoalan ni, kalau nak betul ketelusan, saya kata nak buat telus, dia telus betul-betul. Keluar iklan TV betul-betul, kerasuan ni jahat. Ini sibuk dengan saya kata dalam TV keluar kempen bersihkan jamban. Ni apa hal saya kata ni? Jamban mana ada jamban bersih? Mana ada orang tidur dalam jamban? Duk sibuk bersih jamban, bersih jamban, bersih. Anak kita boleh hafal lagu jamban bersih kan? Kita nak terang rasuah, tapi kita jamban bersih tak habis-habis kata. Ini tuan-tuan dan puan sekalian kena ingat. Jadi inilah peluang kita dalam pilihan raya ini tadi. Untuk betul-betul kita masuk, kita kena pengaruhi sahabat andai kita, kita kena pengaruhi saudara mara kita, jiran tangga. Beri peluang, beri peluang. Dalam politik ni senang. Kalau kata tengok wakil rakyat ataupun menteri yang kita sebenarnya sokong tak baik, pilihan raya akan datang, turunkan hak rakyat. Dalam dunia demokrasi, rakyat berkuasa, bukannya menteri berkuasa. Kita boleh jatuhkan menteri. Kalau kita tak nak sokong, kita tak nak sokong dia jatuh. Bukan payah sangat. Hari ni pelik dalam Malaysia ni, dia tak rasa dunia demokrasi. Kena orang Melayu pula dah dapat RM50 jalan nak terbalik dah. Kita kempen tak boleh, aku tak boleh tukar pasal aku dah ambil RM50. Ini apa ya? Orang Melayu ni satu budi dia bagus. Dia kalau dah termakan budi ni masalah sungguh. Kadang-kadang dia tak tahu yang 50 tu dia punya, bukan kawan tu punya. Dan memang kita punya, dia potong-potong itu, potong ini, cukai itu, cukai ini, dia simpan kan. Waktu lagi dia bagi, seolah macam poket dia punya keluar. Tak adalah, tak semua penipu. Jadi dalam dunia yang tidak telus, dalam kita menghadapi pilihan raya dalam keadaan yang tidak telus ini, insyaAllah kita berusaha. Kita kena mendoakan kemenangan kerajaan di negeri Kelantan, terus memerintah. Andai kata kita tak dapat di negeri Melaka, kita minta Allah Ta'ala kembalikan balik negeri Terengganu kepada PAN. Kedah, Perlis yang kita jangka kita akan boleh mengintak. Di antara negeri yang berpotensi, negeri Selangor kemungkinan bersekutu kerajaan, dan negeri-negeri selatan seperti Melaka, negeri Sembilan dan Johor ini di antaranya negeri yang berpotensi untuk hantar pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi kalau boleh daripada negeri Melaka ini, biar lahir daripada Dun Terkam sendiri, kita akan tahu. Jadi saya rasa cukuplah sekarang itu untuk beri laluan kepada sahabat saya. Mudah-mudahan Allah akan berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.